Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kumpulan kami akan membentangkan tajuk Roh dan Jasad, Hakikat Insan menurut Islam. Kumpulan kami terdiri daripada 4 ahli kumpulan, iaitu yang pertama adalah Halimatul Sa'diyah binti Abdul Halim Syukri, yang kedua adalah Syukriah binti Rosmin, yang ketiga adalah saya, Dia Syaliha binti Muhammad Noor, dan yang terakhir adalah Asiah binti Anam. Objektif bagi kajian kami untuk tajuk Roh dan Jasad adalah untuk mengkaji asal-usul insan dan kejadian insan. Yang kedua adalah untuk mengetahui matlamat penciptaan insan menurut Islam. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui perihal hakikat keinsanan. Saya akan membentangkan perihal pendahuluan. Manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia pernah diciptakan oleh Allah SWT. Namun, manusia juga bersifat tidak sempurna. Ramai orang tertanya-tanya, bagaimanakah Allah SWT menghasilkan manusia? Manusia dihasilkan daripada tanah dan juga lumpur hitam yang telah diberikan bentuk. Disebabkan darjat manusia yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk Allah yang lain, maka Allah SWT telah memilih manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi supaya dapat menjaga keamanan dan kemakmuran dunia. Alam. Manusia sangat berkait rapat dengan alam. Ini kerana dengan adanya alam di sekeliling manusia dapat memperingatkan manusia supaya sentiasa beribadah kepada Allah SWT dengan mengagumi ciptaan-ciptaannya. Seterusnya adalah roh dan jasad. Roh bermaksud bahagian dalam manusia yang mempunyai daya berfikir, perasaan, kemahuan dan juga jiwa. Jasad pula bermaksud tubuh badan yang sudah tidak bernyawa, atau maksud lainnya, tubuh badan yang tidak mempunyai roh. Roh mempunyai 4 peranan penting. Yang pertama adalah pertumbuhan. Sebagai contoh, manusia lahir ke muka bumi sebagai seorang bayi yang masih kecil. Namun, semakin bertambah tahun, semakin besar, semakin dewasa pertumbuhan bayi tersebut. Yang kedua adalah bernafas. Manusia tidak boleh tahan jika tidak bernafas selama beberapa minit. Manusia pasti akan mati jika tidak mendapat oksigen selama beberapa minit. Yang ketiga adalah menggerakkan. Roh berfungsi untuk menggerakkan anggota badan manusia. Dan yang terakhir adalah memberi kehangatan. Saya serahkan kepada Syukriah untuk membentangkan perihal hakikat kejadian insan. Perkataan insan atau manusia dalam bahasa Arab berasal daripada perkataan an-nisa yang bermaksud yang boleh didekati atau yang boleh dijadikan kawan. Daripada perkataan an-nisa ini, maka terlahirlah perkataan insaniyah dan juga perkataan insan yang bermaksud berperi kemanusiaan dan kemanusiaan. Pendapat lain juga mengatakan bahawa manusia berasal daripada perkataan nasia yang bermaksud lupa. Oleh itu, manusia haruslah menjaga hubungan baik sesama manusia supaya dapat memenuhi fungsi sebagai manusia untuk hidup secara harmoni. Seterusnya, insan juga dikenali sebagai hamba Allah yang wajib mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dan akhir sekali, insan juga dikenali sebagai al-ins yang berbeza sifatnya dengan al-jins kerana sifatnya yang tidak liar dan biadab.
Al-Quran telah menyebut bahawa Allah menciptakan manusia dengan penuh sempurna dan penuh perancangan. Tahap kejadian manusia terdapat dalam 3 bentuk penciptaan, iaitu penciptaan Nabi Adam, penciptaan Siti Hawa dan penciptaan manusia secara umum. Nabi Adam adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada 5 jenis tanah, iaitu turab, tin lazib, tin, hama masnun dan salsal. Manakala Siti Hawa diciptakan sebagai pasangan Nabi Adam daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam. Seterusnya, kejadian manusia secara umum. Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan bahawa manusia diciptakan selepas penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 dan 13 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada saripati yang berasal daripada tanah, dan kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih. Daripada ayat ini, kita dapat mengetahui bahawa proses kejadian manusia bermula daripada pati tanah, kemudian bertukar menjadi setitis air mani. Seterusnya, berlaku pencatuman antara benih lelaki dan benih perempuan yang dikenali sebagai nutfah, lalu disenyawakan di dalam rahim perempuan. Seterusnya, kejadian manusia berada di peringkat alaqah, di mana nutfah akan membentuk sebuku darah beku. Ini dibuktikan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 yang bermaksud, dan kami jadikan air benih menjadi sebuku darah beku. Fasa seterusnya ialah fasa mudrah, iaitu seketul daging. Fasa ini berlaku pada minggu keempat kandungan ibu. Pada fasa ini telah terbentuk kaki, tangan, kepala dan tulang rusuk. Fasa seterusnya dalam proses kejadian manusia ialah fasa izam dan lahmu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kami ciptakan daging menjadi beberapa tulang, kemudian kami balut tulang-tulang tersebut dengan daging. Pada peringkat ini, daging iaitu mudrah akan membaluti tulang-tulang yang telah terbentuk, dan juga organ manusia yang lain akan lebih terbentuk seperti otak, hati, limpa, jantung dan juga organ pembiakan. Seterusnya, fasa nasy'ah khalqan akhar, iaitu pada minggu ke-8, di mana semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurna dan kuku mula tumbuh serta pembentukan duri juga telah lengkap. Fasa terakhir ialah fasa peniupan roh. Pada fasa inilah Allah akan meniupkan roh ke dalam tubuh janin yang telah bersaksikan bahawa Allah Maha Kuasa. Para ulama mengatakan bahawa peniupan roh berlaku selepas 40 hari terbentuknya organ-organ tubuh manusia. Maka selesailah semua proses kejadian manusia bermula daripada peringkat nutfah sehingga peringkat peniupan roh. Seterusnya, saya akan menerangkan matlamat penciptaan insan menurut Islam. Insan atau manusia merupakan ciptaan Allah yang paling istimewa daripada makhluk-makhluk lain ciptaannya, kerana digunakan akal untuk berfikir. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengamanahkan mereka dengan satu beban yang besar bagi menghalalkan dan martabatkan agama Islam dengan mengabadikan diri sepenuhnya kepadanya. Terdapat 2 matlamat manusia diciptakan, iaitu yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Manusia adalah hamba Allah, iaitu hamba kepada Allah yang Sang Pencipta, kerana setiap yang dicipta mempunyai pemiliknya dan pada hakikatnya adalah hamba kepada penciptanya. Sebagai seorang hamba Allah, manusia wajib taat dengan segala perintah Allah sebagai pencipta manusia, kerana hak Allah untuk disembah dan tidak disekutukan dengan perkara lain yang boleh bertentangan dengan perintahnya. Kerana manusia sebagai hamba Allah ini terdapat 2, iaitu manusia perlu tunduk dan patuh taat dan taat setia kepada Allah dengan melakukan perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarang.
Ketaatan seorang hamba kepada Allah dapat dilihat dari ketakwaan mereka kepadanya. Ketaatan ini bukan sahaja terhadap Allah, malah harus juga disertai ketaatan terhadap Rasulullah SAW oleh setiap umat Islam. Setiap umat Islam perlu mentaati dengan sepenuh yakin tanpa rasa sedikit pun keraguan atau mempertikaikan apa-apa perintah Allah dan Rasulnya. Ketaatan sepenuhnya adalah dengan mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 92, maksudnya, dan taatlah kamu kepada Allah serta taatlah kepada Rasulullah, dan awaslah jangan sampai menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Oleh itu, jika kamu paling enggan menurut apa yang diperintahkan, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan perintah dengan jelas dan nyata. Firman Allah di atas jelas menunjukkan bahawa perintah agar mentaati Allah dan Rasulullah itu adalah perintah yang tegas dan wajib ke atas seluruh umat manusia. Tiada sebarang tolak ansur. Sebagai contoh, cara menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya seperti melaksanakan 5 rukun Islam dengan sebabnya, seperti mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Di samping itu, manusia juga perlu meninggalkan perkara yang dilarang olehnya, kerana setiap perkara yang dilarang itu pasti mempunyai sebab dan keburukannya yang tersendiri kepada manusia. Contohnya, Islam amat melarang kelas umat yang mendekati atau meminum arak. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah di surah Al-Ma'idah ayat 60. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak, penjudi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semua kotor, keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhnya supaya kamu berjaya. Ayat ini menunjukkan arahan supaya menjauhi adalah lebih kuat daripada tegahan meminumnya. Hal ini kerana tegahan saja tidak termasuk tegahan lain yang berkaitan dengannya, seperti melarang seorang meminum, membeli atau menjualnya. Sementara arahan menjauhinya pula termasuk minum dan sebagainya. Ketegasan Islam mengharamkan arak kerana kemudaratannya adalah satu bentuk peraturan dengan bukti yang kukuh dan rasional. Kerana apabila orang mabuk hilang kewarasan, akan lahir perkataan dan perbuatan buruk yang boleh menyakiti hati manusia yang lain. Ia juga akan menekan berlaku pembunuhan, pergaduhan, rompakan dan perkhidmatan terhadap pemerintah serta negara. Seterusnya ialah manusia sebagai khalifah Allah. Khalifah menurut Islam membawa maksud generasi manusia yang dipilih oleh Allah sebagai penggantinya untuk mentadbir, mengurus dan memakmurkan muka bumi ini sebagai dengan menjalankan syariat Allah. Sama ada di peringkat peribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Manusia diangkat oleh Allah menjadi khalifahnya kerana manusia terdiri banyak kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain seperti tumbuhan, haiwan, jin dan para malaikat. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30, maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini menunjukkan khalifah yang disebut itu ditujukan kepada seluruh umat manusia, memikul satu amanah yang besar untuk memakmurkan dan memartabatkan bumi bagi memenuhi keperluan manusia. Oleh itu, Allah SWT telah mengutuskan Rasul-Rasulnya bagi pemimpin seluruh manusia menjadi khalifah yang terbaik, bermula daripada Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, peranan manusia sebagai khalifah Allah terbagi kepada dua, iaitu peranan khalifah kepada Allah dan peranan khalifah sama manusia. Peranan khalifah kepada Allah bermaksud menjadi seorang hamba yang taat dan patuh dengan segala perintahnya serta mengamalkan wasiat amar ma'ruf nahi munkar.
Makruh meliputi seluruh perbuatan baik, sedangkan mungkar meliputi seluruh perbuatan buruk. Sebagai contoh, bagi pelukon ma'ruf ialah dengan mengamalkan hukum Islam, bersikap jujur dan sabar, membantu orang yang memerlukan, menuntut ilmu, perbuatan lain yang terpuji. Sementara itu, contoh perbuatan mungkar ialah berbohong, iri hati, mencuri, sombong di perkara tidak dibenarkan dalam Islam. Manakala peranan khalifah sama manusia melibatkan tanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat, negara dan alam. Setiap tanggungjawab atau amanah akan dihitung di akhirat kelak dari sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Sebagai contoh, tanggungjawab terhadap alam ialah memelihara dan menjaganya dengan baik seperti melarang penebangan hutan dan menyiksa atau membunuh haiwan sesuka hati. Oleh itu, setiap manusia membalas satu tanggungjawab yang tertentu yang mesti ditunaikan untuk menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Manusia tidak akan boleh lari daripada tanggungjawab ini selagi masih bernafas, walau di mana pun mereka berada pada zaman manapun. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatul Sa'diah binti Abdul Halim Syukri, boleh panggil Halimatul. Okey, jadi saya akan bincangkan tentang hakikat keinsanan. Jadi insan ni merupakan makhluk ciptaan Allah yang terbaik di muka bumi ini sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini. Kerana kita diberikan akal fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi menepati tujuan penciptaan insan itu tersebut, insan haruslah mengenal konsep dirinya dan mengetahui sejauh mana potensi yang dimiliki bagi memastikan setiap tindakan dan perlakuan kita ni adalah yang terbaik dan sempurna selaras dengan tujuan penciptaan itu sendiri. Konsep keinsanan ini didasarkan kepada perkataan insan yang berasal daripada bahasa Arab yang merujuk kepada manusia dan kesempurnaan manusia. Kata insan ini digunakan bagi menunjukkan kesempurnaan penciptaan manusia dari sudut perspektif Islam itu sendiri. Lengkap dari aspek fizikal dan ruhnya, kesempurnaan kejadian manusia ini telah dinyatakan di dalam Al-Quran oleh Allah. Kepentingan pembangunan insan profesional seperti contohnya seperti seorang jurutera dalam Islam perlu melalui intipati asas Islam, iaitu ukhuwah dan amanah. Namun dalam konteks manusia, ihsan dan insan tidak terpisah dari segi konsepsualnya, malah mempunyai berkaitan yang sangat rapat. Okey, dilihat apabila ihsan dalam konteks pembangunan modal insan ditaarifkan oleh Muhammad Fuad Abdullah 2004. Dalam hal yang demikian, ihsan dan insan dilihat menerapkan elemen keinsanan untuk mencapai good practice dan perfection dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab. Okay. Seterusnya, pandangan falsafah. Selain itu, pandangan falsafah Muslim itu juga harus diteliti kerana perbahasan mengenai konsep insan juga merupakan salah satu topik perbahasan dalam disiplin ilmu falsafah. Disiplin ilmu falsafah terap masuk ke dalam khazanah ilmu Islam semasa Islam mencapai ketamadunan yang tinggi ketika pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah melalui proses penterjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Seterusnya, ia dikuasai oleh orang Islam dan disaring serta diharmonikan agar ia sejajar dengan ajaran Islam itu sendiri. Malangnya, perbincangan berkaitan konsep insan atau psikologi barat tidak dapat menghuraikan persoalan psikologi secara keseluruhan. Sebaliknya, mereka mengecilkan lagi skop perbincangan psikologi dengan menundukkan kepada kaedah yang berbentuk semata-mata. Oleh itu, masyarakat perlu didedahkan dengan perbincangan konsep insan yang lebih komprehensif dengan menyentuh perbahasan dari aspek jasmani dan rohani. Justru pemikiran Fakhr al-Dias Razi berkaitan konsep insan dipilih kerana beliau merupakan salah seorang tokoh falsafah yang berautoriti sekaligus antara tokoh mufassir bi al-Ra'yi terawal kerana karyanya iaitu Tafsir Kabiratau dikenali juga sebagai Mafatihah Ghaib
Beliau juga turut disenaraikan sebagai ahli psikologi oleh para pengkaji kontemporari, antaranya ialah gangguan jiwa seperti ketakutan dan kerisauan. Hasil daripada kajian yang telah dibuat, saya dapat simpulkan bahawa artikel ini membentangkan penelitian awal terhadap beberapa persoalan berkaitan dengan konsep insan. Pandangan daripada beberapa ahli falsafah lain mengenai isu ini juga turut dikemukakan sebagai perbandingan. Ini adalah untuk melihat kesinambungan huraian di kalangan ahli falsafah Muslim. Kita haruslah mengenal konsep kita dan mengetahui sejauh mana potensi yang dimiliki bagi memastikan setiap tindakan dan perlakuan adalah yang terbaik dan sempurna selaras dengan tujuan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali adalah penutup bagi kajian kami. Manusia adalah makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dapat dibuktikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sering memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat dan beribadah kepadanya. Walaupun manusia sering bergelumang dengan dosa, sering melakukan kemungkaran dan sering lalai dalam kehidupan, namun Allah SWT tetap memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat. Tidak seperti iblis, kaum iblis dan syaitan yang hanya melakukan satu kesalahan saja, namun dikeluarkan daripada syurga dan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Kesalahan yang dilakukan oleh kaum iblis dan syaitan hanyalah tidak mahu bersujud kepada Nabi Adam AS. Pengajaran yang boleh kita ambil adalah sebagai umat manusia yang sering melakukan kesalahan dan kemungkaran, hendaklah sentiasa beribadah, sentiasa bertaubat kembali kepada Allah SWT supaya dosa-dosa kita dapat diampunkan. Sentiasalah melakukan ibadah dan amalan-amalan baik supaya dapat menjadi bekalan kita di akhirat kelak. Supaya amalan-amalan baik kita dapat dijadikan bekal untuk kita masuk ke syurga, insyaAllah. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.